kita punya talent, selalunya kita punya agreement ni bukan standard. Agreement ni untuk lain orang, lain coraknya. Kadang-kadang ada notis yang 7 hari sahaja diperlukan untuk menamatkan kontrak. Ada yang pergi, ada yang tak. Dan saya rasakan Zef, memanglah orang cakap dalam COVID ni you susah nak bekerja apa semua kan. Tapi kadang-kadang kalau ianya bukan lagi rezeki kita, itu rezeki orang lain. Assalamualaikum Syaila, apa khabar? Waalaikumsalam, saya baik. Harap Zef pun sihat. Alhamdulillah, macam inilah kerja dari rumah. Nak kena duduk rumah sahaja, sihat membesar bagai Johan. Membesar bagai Johan. Alhamdulillah sihat. Okey, anda semua yang di luar sana kalau tak kenal, inilah Puan Nur Shahila Harun Shah, pengurus besar kanan penerbitan program dalaman rangkaian televisyen Media Prima. Okey. So, orang yang menguruskan program-program lah, betul Itu tugas ke? Boleh explain sikit? Kak Syaila bertanggungjawab untuk memastikan semua program yang diberi yang telah dikomision oleh TV channels dilaksanakan, diterbitkan, disiapkan untuk tujuan broadcasting. Besar tu dia punya peranan tu sebenarnya kan. Jadi hari ini sebab ada beberapa isu lah yang belakangan ni berlaku yang melibatkan penerbitan daripada TV3. Jadi kita nak tanya daripada Sheila sendirilah apa cerita sebenarnya, mengapa ia berlaku. Okey, tapi yang pertama kali nak tahu dululah, dalam keadaan PKP sekarang, SOP dah berbeza. Dah lama lah juga. Jadi banyak perubahan dilakukan dari segi penerbitan. Tak ada lagi syuting kat studio, tak ada lagi syuting dekat luar semuanya. Macam mana TV3 at the moment coping dengan keadaan sebegini? Sebab konten bila kita buat online ni kadang-kadang kualiti dia saya pasti tidak sehebat langsung kalau kualiti kita shoot kat studio. Bagaimana TV3 nak memastikan bahawasanya program tu sentiasa ada, sentiasa baik, sentiasa berkualiti walaupun dalam keadaan begini? Okey, yang pertama sekali ialah hanya program berbentuk ilmiah, informasi, infotainment, berita yang dibenarkan untuk bersiaran. So challenge-nya ialah program-program lain. Tapi untuk memastikan yang TV program ni ada rancangan-rancangan fresh, itulah yang kita punya challenge. Kita kena terus terbitkan rancangan-rancangan baru yang contemporary yang sedang berlangsung sekarang ni. Kita kena report juga apa perkembangan bukan saja berita tapi perkembangan dunia hiburan, perkembangan filem. Kita masih tetap kena teruskan memberi berita kepada penonton. So challenge dia ialah kena buat rakaman tapi dalam bentuk yang kita olah sedikit supaya penyampaiannya lebih educational dan informatif. So tak boleh macam hiburan terlampau hiburan, tak boleh sebab kita faham, kita pun govern under the SOP kan, dan kita tahu kita sensitif dengan keadaan di luar sana tu. So pengolahan tu lebih macam cakap tadi lah, informatif dan lebih educational. Kita tetap kena salurkan informasi. So macam sekarang ni kita masih teruskan buat rancangan, buat penerbitan tetapi secara jarak jauh, secara Google Meet. Buat live crossover. So story tu memang ada, pengacara memang ada, talent memang ada, tapi semuanya membuat panggil apa menyampaikan dia punya berita, menyampaikan dia punya panggil apa tadi tu? Sorry Zaf, you marah kalau cakap English yang boleh. Bukan. Boleh je. Okay. So cabarannya ialah bila kita kena terus menerbitkan rancangan baru, rancangan fresh, di mana masing-masing bersiaran di rumah masing-masing, di lokasi masing-masing, tak bergabung dalam studio. Itu cabaran pertamanya. So kita siapkan cerita tu juga untuk siaran. Saya faham. Keadaan sekarang ni hati-hati orang yang menonton pun nak kena jaga. Banyak tu orang nak kena jaga semua, dan tu maksudnya walaupun kekurangan dari segi logistik sebab kat luar internet pun mungkin mengganggu semua, program tetap berjalan tapi dengan keadaan SOP buat masa ni lah, buat masa ini selagi belum diizinkan untuk syuting akan diteruskan juga. Informasi saya tahu macam program Malaysia Hari ni semua saya rasa masih lagi boleh bersiaran macam biasa kan kat studio kan? Masih boleh masuk studio. Cuma program-program untuk hiburan dan juga drama semua lain. Stok untuk hiburan, stok untuk drama-drama cukup ke sampai hujung tahun, katakanlah PKP sambung lagi? Untuk drama saya rasa agak terhad dia punya kandungan tu kan. Tapi macam untuk lain-lain show macam lifestyle, macam magazine show, macam entertainment, kita cuba sedaya upaya untuk terus menerbitkan rancangan-rancangan fresh. Maknanya every week ada siaran, kandungannya
masih relevan, masih fresh. Cuma dalam bentuk orang kata apa, Google Meet lah, daripada rakaman dia daripada Google Meet. Ya, dalam Google Meet. Macam kita buat sekarang lah. Paksa nak macam mana, dulu-dulu boleh jumpa depan-depan kan. Ya, itu kekangan dia kan. Okey, memang betul. Tak seronok macam tu sebenarnya. Tapi tak apa. Okey, itu satu pasal program-program lah waktu PKP sekarang ni. Dan masih lagi dalam hal PKP, di luar sana tiba-tiba baru-baru ni banyak sangat perubahan yang kita nampak di media prima secara keseluruhannya. Radio, di TV, banyak yang kita dapat tengok personality yang lama di stesen radio, di TV juga. Bukanlah kata diberhentikan, kontraknya tidak disambung. Menjadi isu. Yang menjadi isunya sebenarnya bukan tak disambung tu, tapi menjadi isunya apabila agak dalam masa yang agak singkat. Maksudnya biasanya notis orang bagi sebulan, sebagai contoh lah. Tapi ini kadang-kadang 2 minggu, 1 minggu. Dan malahan ada beberapa peserta itu pun mengeluarkan komen mengadu, kata ralat sebab tak dapat mengucapkan selamat tinggal kepada peminat, kepada kru-kru secara proper semua. Satu. Okey, bagi saya ada dua soalan. Okey, apa yang berlaku sekarang dengan TV3 sekarang sebenarnya? Bila banyak sangat perubahan ni. Bukan sikit, bukan seorang dua ni. Saya tengok ramai ni. Nona tukar, apa lagi? Melodi tukar kan? Muzik tukar. Radio memang tukar lah, DJ banyak tukar. Satu, soalan dia kenapa, apa yang tengah berlaku sekarang? Dan nombor dua, kenapa dalam masa yang begitu singkat? Okey, kebetul. Okey, saya tidak mewakili radio ataupun televisyen. Cuma Kak Shaila menjaga in-house productions dan juga talent management dan record labels, termasuk bawah tanggungjawab Kak Shaila. Kita punya talent, selalunya kita punya agreement ni bukan standard. Agreement ni untuk lain orang, lain coraknya. Kadang-kadang ada notis yang 7 hari sahaja diperlukan untuk menamatkan kontrak. Ada notis yang ada perkhidmatan kontrak yang suka sama suka. Bila dua parti dah bersetuju untuk menarik diri, untuk berhentikan perkhidmatan, kalau setuju kita let go. Okay, so macam yang baru-baru ni, ini adalah kesan kepada perombakan struktur bisnes di televisyen. Kita cakap pasal televisyen dulu lah ya. Okey, ada rombakan di mana tarikh siaran telah dirombak dari hari weekdays malam ke hari Ahad, di mana hari Ahad tu kita dah jadikan dia entertainment day, macam tu. Entertainment show sahaja Ahad. Lepas tu macam music from weekdays dah pergi ke Ahad. Music akan lead into melody. Okay, first of all is the business structure yang berubah. Secondly, ada kontrak yang memang secara automatik, secara logiknya memang dah tamat. So kalau kita nak buat pembaharuan, dia merangkumi semua benda. Bukan saja talent, tetapi set kita pun juga akan baru. Tenaga pekerja, kru, penerbit pun semua kita rombak. So bila kita dah, semua orang bercakap tentang new normal. So kita pun dah melalui fasa 1, 2 dalam COVID ni kan. Kita semua dah buat, penerbitan kita semua dah berombak juga. Sebab no more studio recording, semuanya work from home, semuanya online, live crossover. So alang-alang perubahan tu kita dah mengharungi daripada tahun lepas, dan sampai tahun ni kita nak kena ada pembaharuan. Pembaharuan tu sebab orang dah tengok live crossover macam ni lah bentuknya, talent macam ni lah bentuknya. Kalau pengacara, kalau penerbit tu dah buat setahun lebih, kalau dekat studio dia boleh berkarya, dia boleh berjumpa, dia boleh buat brainstorming, boleh buat postmortem dengan semua kru yang dalam tu. Daripada segi kreatif, daripada segi engineering feedback, technical feedback, semua tu kita boleh buat. Kalau kita boleh bersemuka, lebih akrab, lebih bagus kita punya discussions. Tapi sekarang ni masing-masing dah work in isolation tau. Bila kita work in isolation, kita kat rumah seseorang, pengacara kat rumah dia. So ada banyak gap yang tak dapat di-fill. Yang gap yang kita tak boleh nak penuhi sebab kekangan semua ni lah. Sebab tu bila kita dah sampai ke setahun lebih dengan pertukaran jadual, itu tonggak utamanya pertukaran semua ni. Bila pertukaran jadual tu kita ala-ala ni, kita revamp semua. Semua orang perlukan nafas baru, semua orang perlukan some new injections in their creativity, in their work culture kan. Itulah semuanya jadi secara kebetulan sebenarnya. Sebab semuanya kita kalau nak buat set baru ke apa semua tu memang bulan Ogos tu kita nak cuba new approach. Untuk semua creativity pun. Creativity, pertukaran jadual pekerja, Simon. Faham. Tapi sebenarnya rombakan ni perkara biasa je sebenarnya kan? Ada yang pergi, ada yang datang.
Dan saya rasakan Zef, memanglah orang cakap dalam COVID ni you susah nak bekerja apa semua kan. Tapi kadang-kadang kalau ianya bukan lagi rezeki kita, itu rezeki orang lain. Faham. Betul lah saya cakap, rombakan ni, saya rombakan ni perkara biasa. Biasanya terutama sekali pada program-program ataupun talent-talent yang bekerja lebih daripada 3-4 tahun tu, rombakan tu memang sepatutnya mereka bersedialah dapatkan muka baru. Cuma kali ni berlaku waktu PKP, itu yang jadi orang kata apa, mungkin menjadi buah bicara sikit kat luar sana lah kan, buah mulut orang. Cuma kita kena sentiasa stay positif. Sebab kalau bukan rezeki kita, rezeki orang lain. Rezeki orang lain tu pun bukan yang kita tak kenal, kita kenal. Semua anak seni. Semua yang dalam production, dalam broadcasting ni, semua adalah sebuah keluarga yang besar. Hari ni kita buat rancangan ni, esok lusa kita buat rancangan lain, kita mungkin bertemu lagi. Betul. Dan maknanya berpusing-pusing berkongsi rezeki. Okay, bukan perkara yang pelik, cuma berlaku waktu PKP ni menjadikan semua orang senang nak pick up story-story macam ni dan fikir lain. Itu sedikit panas lah saya rasa. Sikit kan. Itu yang bertanya sebab ada yang bertanya kenapa. Kita akan tengok melodi baru, kita akan tengok nona baru, kita akan tengok muzik-muzik yang baru. Okay. Betul. So satu lagi lah program. Bila time PKP, bila tanya SOP setahun setengah lah berlalu ni, sebenarnya dah hampir 2 tahun yang berlalu ni, banyak konten-konten di luar sana, terutama sekali dalam talian, di internet, media, social media semua, sangat pantas kerana artis kadang-kadang bercakap terus kepada peminat menyebarkannya dengan begitu pantas. Program-program TV3 sebagai contoh 3 yang saya sebutkan tadi lah, melodi, nona dan juga muzik-muzik, program ni sebenarnya ada timeliness sikit kat situ. Macam mana nak bersaing sekarang ni dengan yang kat luar sana? Macam kita orang jugalah, macam kita orang F8 Bus, kita orang kadang-kadang lagi cepat sebab kita orang tak ada time yang perlu ikut, tak ada jadual. Kami boleh post bila-bila masa sahaja. Macam mana you nak memastikan melodi, terutama macam melodi lah, melodi kan hiburan, nak kekal relevan dalam keadaan begini. Kita tak tahu apa lama lagi kan PKP ni kan. Kalau lepas PKP habis, mungkin semua orang yang biasa-biasa sebar-sebar tu ada kerja, diorang tak boleh nak sebar dah, sibuk benda lain kan, kembali. Tapi sekarang ni macam mana nak bersaing? Nona apa macam nak bersaing? Timeliness tu macam mana? Timeliness memastikan program tu masih relevan bila disiarkan nanti. Okey, di bawah Media Prima Berhad, kita sangat bersyukur sebab kita ada banyak platform, kita ada multi platform. Dan salah satu platform kita ada yang sangat aktif sekarang ni ialah Ref Media Group, digital platform. Bila kita slow down sikit, orang tengah laju. Okey, itulah, itu kekangan yang traditional media lalui. Sebab macam apa tahu Zef? Macam ni yang bergerak secara solo digital ni kan, mereka tak ada kumpulan tau. Macam dekat TV mungkin orang tak perasan, tapi kalau macam hari ni I buat assignment, esok orang lain masuk assignment. Kalau I hari ni kena COVID, I tak boleh kerja untuk 10 hari, I kena quarantine. Betul, orang lain tak masuk. Itu sometimes kan kita nak kerja tu lambat sikit. Cuma kita sekarang ni memang slow sebab kita ada kekangan SOP, kita tak boleh bergerak secara kumpulan, tak boleh masuk studio, orang luar tak boleh masuk dalam studio. So kita bagi chance kat you all dululah sekarang ni. Kan, komplit banyak lah cerita. Tapi sekarang kita ada pengacara baru, kita minta sangat, kita harap semua orang, lebih banyak orang dapat vaksinasi dan kita boleh mulakan balik kerja kita macam dahulu. So kita saling bekerjasama. Kerjasama lah. Sebab kita ni kekangan tu lah Zef. Sebab kita untuk broadcasting, kita kena ada kualiti yang perlu dikecapi. Walaupun kita buat rakaman, kita buat soal jawab, interview secara maya, tapi kualiti tu tak kena jaga. Kalau kita buat scoop sekalipun, kalau laluan internet tu sangat slow, kalau gambar tu pecah teruk, kita tak boleh pakai untuk broadcasting. So kita dengan kekangan ni, kita terpaksa slow down sikit lah. Saya suka dengan tu. Okey, bezanya situlah beza dia. Tapi yang paling saya suka dia kata kita kawan-kawan, kita bukan persaingan. Dia tak sebut persaingan tadi. Jadi Syahilah tak, saya tak pernah anggap persaingan. Saya anggap kita complement each other. Compliment each other sekarang kan. Sebab mungkin you all scoop awal, tapi kita boleh olah, kita expand further sebab kita ada masa lebih di TV kan. Jadi maksudnya TV3 pun seperti juga stesen-stesen TV lain. Okey, kira kat Malaysia macam banyak, 3 je stesen sebenarnya. 3 je stesen macam stesen lain, saluran-saluran lain lah. Meriah dengan channel saluran banyak kan. Tetap bersedia, tetap dalam perancangan untuk memastikan bahawasanya PKP, SOP semua ni tidak mengganggu penerbitan, dan apa yang berlaku sekarang ni, perubahan ataupun orang kata apa, rombakan ni pun untuk kebaikan semua orang lah. Kita bagi ruang kat semua orang berkarya. Okey, jadi apa harapan sekarang? Kira-kiranya mungkin Syahilah sendirilah sebagai orang kata apa, pengurus besar kanan penerbitan program dalaman kan, sekarang ni dengan keadaan macam ni, apa harapan dalam masa terdekat ni? Harapan kita ni sebab
kita bekerja di bawah kekangan yang sangat besar. Kita rasa macam kita dah pandai dah, lepas tahun lebih kita rasa macam kita dah boleh buat dah benda ni. Tapi tak juga, Zaf. Sebab kita keadaannya makin lama makin teruk kita rasa. Tapi tujuan kita yang paling penting ialah untuk memastikan yang penonton kat luar sana masih dapat berita, masih dapat kandungan rancangan yang fresh, masih dapat, walaupun kita dalam keadaan yang gawat macam ni kan, tapi kita nak ada hiburan sedikit. Kita perlu escape dalam dunia yang kita pernah lalui dulu sebelum ni. Kita perlu sajian-sajian tu. So harapan kami, apa yang kami dapat buat dalam keadaan yang sangat terdesak, sangat banyak kekangan ni, kami harap penonton setia bersama kami, penonton faham yang kita masih cuba sedaya upaya, kita cuba yang terbaik untuk memberikan sajian yang tetap fresh untuk penonton. Alhamdulillah. Itulah minta Allah sebab risau juga stok drama-drama ke stok-stok yang rakaman semua nak habis ni, risau juga sebenarnya kan. Tak ada benda nak tengok. Betul. Kita cuba nak kreatif kadang-kadang. Kalau boleh nak buat rakaman drama dalam studio, tapi besar mana studio tu kita boleh buat kan? Jangan. Orang kita ni nanti saya risau, saya nampak kan bila tak ada dia komplain, mana program baru nak tengok. Bila ada kadang kata komplain juga, ni bila rakam ni tak betul ni, SOP langgar pun kena juga kan. Betul. Sebab kalau satu dos ke dua dos ke tak menjamin keselamatan semua orang. Itu pun penting juga, menjaga keselamatan orang kan. Betul. So Alhamdulillah, so saya rasa terjawab juga persoalan ni. Sebenarnya bukan hal peribadi, lebih pada hal rombakan besar-besaran. Rombakan besar-besaran kan dengan keadaan begini. Besar-besaran. Cuma kita harap secepat mungkin Cara kebetulan, Zaf. Cara kebetulan. Benda pula berlaku ketika banyak-banyak isu dan banyak orang yang waktu lapang tu banyak. Sebab apa tahu? Sebab business structure tu banyak program ni bersiaran pada hari Ahad. Kebetulannya. So macam melodi, macam muzik-muzik, nona, semuanya Ahad. Lagi jadi nampak. Bila kita nak buat, bila kita nak dah rombak, semuanya jadi kita kena buat press conference serentak. Nak announcekan 3 muka baru ni mula bersiaran dari 1 bulan Ogos. Itu yang nampak macam tiba-tiba je kita dalam internally kita dah buat perancangan lama, tapi cuma kita dah start, kita nak reset, kita nak pinang tu baru terjadi. Kejadian ni baru terjadi. Pinangan, resetkan semua tu baru terjadi. Itu semua host yang baru pun bersalah nak tanya bila tanya pasal menggantikan host kan, bersalah ada orang. Betul. Diorang pun terkejut bila tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba hello, Betul macam Amira tadi lah. Amira tu memang sangat jujur. Sebab kita sembang dengan manager dia, kita sembang dengan mak dia kan. So dia tak tahu cerita pun. So kita semua dah memang kenal kawan-kawan dalam record label ke, artist manager ke, kita dah kenal kan. Betul. So reset tu biasa. Cuma betul-betul confirm tu dalam masa yang sangat terdekat ni. It's just like macam take it or leave it. Nak buat ke tak nak buat? So, nak pembaharuan ke tak nak berubah ke tak nak? Macam Nabila Huda pun dah 1.5 tahun tak berdrama, tak berlakon. Tiba-tiba je. Dia terkejut. Dia memang terkejut lah macam, betul ke ni? Tak mahu jadi pengacara. Ingat kena prank. Ya. Tapi itulah sebab dia kejadian ni berlaku secara, memanglah nak cakap saya tiba-tiba, tapi kita dah jalankan kita punya groundwork tu dah sangat terperinci dah. Kita kena yakin dengan siapa pilihan kita. Dan kita tahu sebab bila kita nak buat pertukaran ni, orang akan pandang kita. Dia nak buat orang baru. Tengok macam mana. Okey ke tak okey? Bagus tak bagus? Berjaya ke tidak? Tapi itulah, kita kena yakin yang kalau kita perlu buat sesuatu yang baru dalam kerjaya kita, you become a risk taker. Yes. You cannot be a follower. Sebab apa guna? Apa guna you dapat assignment baru, dapat kru baru, tapi benda tu benda sama. Zaman sekarang kita kena ambil risiko. Kita kena ambil risiko tersebut. Kalau nak kekal relevan. Okey, anda yang di luar sana yang menonton, jangan lupa saksikan Melody, muzik dengan Nona, 3 baru. Cuma semua minggu depan, Ahad ni semua dah baru, kecuali apa yang minggu depan yang 8 hari bulan. So far itu saja. Nona cuma minggu tu. Seterusnya 8 hari bulan. Okay, minggu hari bulan, yes. Minggu ni kita boleh tengok Sisi Iman di muzik dan kita akan tengok Abil Nabila Huda berada dalam Melody. Tengok macam mana dia nak jawab-jawab, nak bercakap. Dan seminggu selepas itu 8 hari bulan 8 kita akan tengok Nona baru, Amira Rosli. Mira juga, Amira Rosli. Kena terus menonton TV3. Mana tahu ada pertukaran lain. Ayo.
Ayo, saja bikin panas. Saja bikin panas Alah, line. bagi teaser untuk Zal. Saja bikin panas line. Dengar tu pertukaran lain. So, Teaser. Hari Isnin ni nak bagi ceria sikit. pertukaran lain bukan sebab peribadi, sebab rombakan besar-besaran. Jangan salah faham, jangan salah fikir kat luar sana. Kita fikir positif. Okey, faham. Fikir Okey. positif lah kadang-kadang macam ni. Positif COVID jangan. Fikir positif. Dia tak nak. Ya. Okey, Yes. kita bersama dengan Puan Nur Syahila Harun Shah, Pengurus Besar Kanan Penerbitan Program Dalaman Rangkaian Televisyen Media Berhad. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa. Ini kali pertama saya rasa, kalau tak silap saya, kita dapat TV3 jawab soalan macam ni. Kalau Okey, okey, kalau okey kan, kalau tak ada masalah, lepas ni kita buat lagi lah. Mana yang rahsia tu tak apa, kita faham. Tapi mana-mana yang boleh jawab tu kita jawab. Okey, kalau daripada segi production, penerbitan dengan talent, Kak Syara boleh tolong jawabkan. Yes. InsyaAllah. Itu pun dah cukup dah sebenarnya. Ramai yang suka nak tahu di sebalik tabir apa yang berlaku sebenarnya kan. Itu yang diorang nak tahu. Sekarang ni zaman zaman media sosial lagi cepat. Okey, jangan lupa semua Kak, terima kasih banyak. Jangan lupa Terima jaga kasih. diri semua. Saya rasa sekarang ni kita perlu jaga diri sendiri, dan jangan leka. Jangan ingat kawan-kawan semua sihat, nampak sihat, semua sihat. Bahaya sekarang ni. Ya. Calling neighbor, calling friends. Baik. Tanya apa khabar. Baik. Terima kasih banyak. Okey, you pun jaga diri baik-baik di rumah pun. Baik, terima kasih. Okey, Assalamualaikum.